minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وايمانا كاملا امين 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 يا رب العالمين اما بعد. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Insyaallah pertamanya alhamdulillah, macam biasalah ulang-ulang semua bagi lafaz alhamdulillah. Bab syukur ni bab syukur ni tak berpada pada lafaz saja. Gitu nak apa jangan molek dah kita ni alhamdulillah dapat nikmat alhamdulillah, dapat senang alhamdulillah, dapat rezeki alhamdulillah, tapi bab-bab lain pun kena alhamdulillah juga. Itu satu bab lah. Sakit pun kadang-kadang kita kena ucap alhamdulillah. Dapat musibah pun alhamdulillah, sikit musibah, tak dapat musibah yang lagi berat. Tapi tak berpada pada lafaz saja. Syukur ni kena datang daripada hati. Kena dizahirkan dengan perbuatan, iaitu lafaznya, sedekahnya, amal ibadahnya. Gitu Syukur ni bukan saja dilafazkan, tapi kena dizahirkan dengan perbuatan-perbuatan lain. Perbuatan apa? Sedekahnya, amal ibadahnya, akhlaknya. Tak ada rupa kita ni orang bersyukur kalau akhlak kita tak senonoh. Akhlak tak senonoh. Tak adalah rupa ni kita ni orang mensyukuri nikmat Allah. Hari ni kita akan nampak Allah bagi satu muka ni peringatan. Allah kata berulang-ulang kali aku bagi tahu ni. Aku bagi tahu tentang nikmat, aku bagi tahu tentang ancaman supaya apa? Supaya semoga kau ni bertakwa. Gitu, bertakwa. Jadi tak ada rupalah kita ni orang bersyukur kalau kita tak ada dari segi akhlaknya tak ada, dari segi amal ibadahnya tak ada. Tak padalah kita cakap alhamdulillah, tapi pada amal ibadahnya, akhlaknya tak ada. Begitu. Itu juga dengan kalau kita ni fasik, nauzubillah, bukan kita lah, kalau orang tu fasik, dia fasik, dia tak tutup aurat dengan sempurna, lelaki dan perempuan, dia tak semayang apa semua, apatah lagi, macam mana nak cakap dia aku ni orang bersyukur? Macam mana tu? Tak boleh. Jadi syukur-syukur ni perlu dizahirkan dengan amalan. Perlu dizahirkan dengan amalan. Jadi pertama kita syukur hidup lagi kita hari ni. Hidup lagi. Muhammad Asri boleh pakai uniform baru yang Zul buat ni, YP Land. Bayar makan mi hong goreng pagi tadi, makcik kita tanya, ini YP Land ni buat rumah, dia kata. Oh, macam mana makcik kata, sebab agaknya bentuk rumah juga, bentuk rumah. Bukan makcik kata saya buat kerja sampai. Makcik berdebar ni, dia kata makcik nak pergi kerja dekat di Marina. Di Marina bukan saya. Makcik kerja apa? Nyapu, tukang sapu, cleaner, dia kata. Jadi makcik cleaner apa berdebar masa kerja. First time kita apatah lagi itulah. Wallahu a'lam. Kongsi sikit-sikit bagi tadi borak dengan makcik-makcik kampung Tanjung Lumpur. Hari ini alhamdulillah kita akan masuk bab peringatan 99 sampai 113. Habis dah kisah Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel. Ulang kaji balik daripada Al-Baqarah, banyak sangat kisah Bani Israel ni. Bani Israel zaman Nabi Musa, Bani Israel zaman Nabi Daud. Dah banyak dah tu. Kita jumpa dah daripada dulu sampai sekarang. Dalam Al-Quran, dia ke belakang dulu. Dia Bani Israel zaman selepas Nabi Musa dulu. Cerita perang Jalut, Talut, Nabi Daud bunuh Talut, apa semua raja jahat tu kan. Bagaimana Bani Israel ingkar apabila diarahkan masuk untuk serang Palestin. Bahkan ada yang membelakangkan diri, tunjuk bontot, tak nak masuk pintu gerbang tu sebab takut lawan orang yang memerintah Palestin masa tu besar-besar katanya. Macam-macam. Diberi macam nikmat manna dan salwa pun masih degil lagi. Pada zaman sebelum tu lagi cerita bagaimana Nabi Musa kan, Al-Baqarah, Nabi Musa Al-Baqarah tu lagi dah banyak songeh, suruh sembelih lembu, macam-macam hal tanya lembu,
pada zaman tu ada seekornya lembu macam tu yang perlu dibayar dengan harga emas seberat lembu tu. Padahal kalau awal-awal ada 9 lembu pun dah bayar. Jadi banyak cerita Bani Israel ni. Berterusanlah sampai kita dah tamat bahagian pengawalannya ketika zaman Nabi Musa dan Fir'aun. Ramses II, katakan Ramses, dikatakan namanya Ramses II. Jadi untuk apa? Hari ini Allah berfirman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq. Iaitu demikianlah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sebahagian kisah umat yang telah lalu. Untuk apa? Dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu suatu peringatan, yakni Al-Quran, daripada sisi kami. Kami itu atas sifat kebesaran Allah. Kami. Ini hari ini peringatan kepada baginda Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kita. Jadi bila Allah bersabda, berfirman kepada baginda Rasulullah SAW, itu untuk kita lah. Untuk kita. Ada kalanya Allah tegur baginda Rasulullah SAW. Kenapa kau berpaling pada orang buta ni? Sibuk melayan orang yang bangsawan-bangsawan ni. Ibnu Abi Maktum. Itu peringatan awal. Kenapa tu? Padahal mungkin dia lebih beriman, lagi bertakwa. Itu untuk apa? Untuk kita jugalah. Teguran tu untuk kita. Bila Rasulullah SAW kata, besok aku cakap, Allah kata, kalau cerita-cerita besok ni, kita akhirkan dengan insya-Allah. Bila Rasulullah kata, besok aku cakap tu, bila orang Yahudi tanya beberapa soalan tu, dan cerita Al-Kahfi tu kan, tak keluar wahyu beberapa hari. Dan kali cakap insya-Allah. Beberapa perkara benda kecil-kecil itulah. Ini peringatan untuk kita insya-Allah. 99 113 banyak peringatan ini. Antaranya ialah pada ayat 104 tu, kamu tinggal di dunia tidak lebih daripada sehari saja. Sekejap sangatlah kita duduk dunia ni. Sekejap sangat kita duduk kat dunia ni. Akhirat itulah yang apa ni? Kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa, tu yang kita baca surah Al-A'la tu kan. Allah beritahu, batu'thirunal hayatad dunya. Engkau ni rasa nak duduk dunia ni selama-lamanya. Tapi wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itulah yang kekal abadi. Baca semua ayatnya sembahyang. Tapi cuba mari rasa daripada diri bila baca surah ni. Sebab ada tuan-tuan iman yang baca menangis dia. Saya pun tak faham kenapa menangis. Bila kita tengok, baru kita faham. Wallahu a'lam. Silakan adik 99 113. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla. Yawma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa 'ashra. Nahnu a'lamu bima yaquluna iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Fayazaruha qa'an safsafa. La tara fiha iwajan wala amta. Yawma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Yawma idzin la tanfa'u asy-syafa'atu illa man azina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Fa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Wa man ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala khatma. Wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Sadaqallahul azim.
Terjemahan. Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebahagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu suatu peringatan, yakni Al-Quran, daripada sisi kami. Barang siapa berpaling daripadanya, iaitu Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, iaitu dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu dan sesungguhnya buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat, di saat sangkakala ditiup kali kedua, pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Tiupan sangkakala yang kedua iaitu tiupan untuk membangkitkan manusia dari kuburnya atau menghidupkannya kembali. Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih daripada 10 hari. Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih daripada sehari sahaja. Orang yang lurus fikirannya atau amalannya di antara orang yang berdosa. Dan mereka bertanya kepadamu, iaitu Muhammad, tentang gunung ganang, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung ganang itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Pada hari itu, mereka mengikut panggilan penyeru malaikat tanpa membuat sebarang bantahan dan semua suara tunduk merendahkan diri kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga yang kamu dengar hanyalah berbisik-bisik. Pada hari itu tidak berguna syafaat, iaitu pertolongan, kecuali daripada yang orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pemurah dan dia redai perkataannya. Dia, iaitu Allah, mengetahui apa di hadapan mereka yang akan menjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang Maha Hidup dan yang berdiri sendiri. Sesungguhnya rugi orang yang melakukan kezaliman. Dan barang siapa melakukan kebaikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak bimbang akan perbuatan zalim terhadapnya dan tidak pula bimbang akan pengurangan haknya. Demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami menjelaskan berulang kali di dalam sebahagian daripada ancaman agar mereka bertakwa, agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Tafsir Jalalain. Yawma'idhin la tanfa'u syafa'atu illa man adhina lahu ar-Rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat seorang pun, kecuali syafaat orang yang telah diberi izin oleh Allah dan dia pun meredai perkataannya. Penyucian diri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pada hari itu tidak berguna syafaat iaitu pertolongan kecuali daripada orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan dia redai perkataannya. Surah Taha ayat 109. Allah mengkhabarkan bahawa pada hari itu iaitu hari kiamat tidak akan ada syafaat yang bermanfaat kecuali setelah Allah meredai perkataan orang yang diberi syafaat dan setelah Allah memberikan izin kepada orang yang memberi syafaat. Adapun orang musyrik, maka Allah tidak meredainya dan tidak meredai perkataannya. Oleh itu Allah tidak mengizinkan kepada orang-orang untuk memberi syafaat kepadanya. Sebab Allah menggantungkan syafaat tersebut pada dua perkara, iaitu keredaannya terhadap orang yang diberi syafaat dan izinnya terhadap orang yang memberi syafaat. Jika kedua-dua hal tersebut tidak terkumpul, maka syafaat itu tidak akan pernah berlaku. Rahsia hal di atas adalah bahawa segala urusan adalah milik Allah semata-mata. Tidak seorang pun yang menguruskan suatu urusan bersamanya. Sedangkan makhluk yang paling tinggi, utama dan mulia di sisinya adalah para rasul dan malaikat terdekat. Dan mereka semua adalah hamba semata-mata. Mereka tidak mendahului perkataannya, tidak pula lancang di hadapannya.
mereka tidak melakukan sesuatu kecuali setelah mendapat izin dan perintahnya. Apalagi pada hari yang sedikit pun seseorang tak lagi dapat menolong orang lain sebab mereka adalah orang-orang yang dikuasai dan diatur. Tindakan mereka terikat dengan perintah dan izinnya. Maka jika seorang musyrik mempersekutukan mereka dengannya dan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat selain daripada Allah, dan dia menduga bahawa jika dia melakukan hal itu lalu mereka akan memberi syafaat di sisi Allah, maka dia adalah sebodoh-bodoh manusia tentang hak Allah dan tentang apa yang wajib baginya serta apa yang tertolak di sisinya. Sungguh hal seperti ini adalah sesuatu yang mustahil berlaku. Hal itu sama dengan menyerupakan Tuhan dengan para raja dan penguasa yang mereka mengangkat orang-orang yang setia kepada mereka sehingga memberi syafaat sebagai perantara terhadap berbagai-bagai keperluan rakyatnya. Dan dengan analogi yang batil seperti inilah orang-orang musyrik membuat patung-patung untuk disembah dan menjadikan pertolongan dan wali selain daripada Allah. Perbezaan antara kedua-duanya adalah perbezaan antara makhluk dengan Al-Khaliq iaitu Maha Pencipta. Antara Rabb Maha Pengatur dengan Marbub yang diatur. Antara tuan dengan hamba, antara raja dengan rakyat jelata, antara si kaya dengan si miskin, dan antara zat yang sama sekali tidak memerlukan kepada seseorang dengan orang yang memerlukan kepada yang lain dalam segala perkara. Para pemberi syafaat di kalangan makhluk adalah bererti sekutu-sekutu mereka. Sebab terwujudnya maslahat rakyat adalah kerana mereka, sedang mereka para pemberi syafaat yang bererti para perantara adalah para penolong dan pembantu mereka. Dan seandainya urusan para raja dan para penguasa itu tidak dibantu mereka, tentu lidah dan tangan para penguasa dan raja itu tidak akan sampai kepada rakyat. Dan kerana keperluan mereka kepada para pemberi syafaat itu, sehingga mahu tidak mahu mereka harus menerima syafaat tersebut, meskipun mereka tidak mengizinkan dan merelakan orang yang memberi syafaat. Zat yang maha kaya, yang kekayaan merupakan sesuatu yang tak dipisahkan daripada zatnya. Semua yang selain daripadanya memerlukan zatnya. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah hambanya. Dipaksa dengan kekuasaannya dan diatur dengan kehendaknya. Bahkan seandainya dia menghancurkan mereka semua, maka tidak berkurang sedikit pun keagungan, kekuasaan, kerajaan rububiyah dan ilahiyahnya. Baik, Alhamdulillah. Nanti situ sekejap ya. Dalam panjang-panjang ni daripada awal sampai habis tu, daripada Allah mengkhabarkan bahawa pada hari itu, yakni kiamat, tidak ada syafaat yang bermanfaat kecuali setelah Allah meredai perkataan orang yang diberi syafaat. Siapa yang maha pemberi syafaat? Siapa yang boleh menggunakan syafaat ni? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pelakunya, tapi yang mengurniakan syafaat itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nak summary itu je lah. Nak summary daripada panjang-panjang ni kan. Jangan samakan syafaat itu macam pemberian raja, pemberian pemimpin, itu bukan syafaat. Itu dunia ni saja. Syafaat ni semata-mata jika diizinkan oleh Allah. Ramai yang boleh bagi syafaat ni. Selain pada baginda Rasulullah SAW, apa lagi? Dalam hadis kat bawah tu kita kata Al-Quran datang bagi syafaat. Apa lagi yang boleh bagi syafaat ni? Kongsi sikit-sikit. Ramai boleh bagi syafaat. Kita insya-Allah boleh menjadi antara pemberi syafaat kepada ahli keluarga kita, anak isteri kita mungkin, ibu bapa kita mungkin boleh bagi syafaat, anak-anak kita boleh bagi syafaat kepada kita insya-Allah. Anak-anak kita yang dah meninggal ke, anak-anak kita yang soleh ke, ramai ni calon-calon pemberi syafaat ni. Tapi syafaat uzma, syafaat yang terbesar akan datang daripada siapa? Cergas pagi-pagi datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang akan memberikan syafaat tak ada orang lain, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat awalnya ialah untuk mempercepatkan hisab.
mempercepatkan hisab. Kita dah jumpa dah bab ni ya. Untuk penjelasan kepada ayat ni yauma idzil la tanfa'u syafa'ah tu, Allahumma salli ala Muhammad, ayat berapa tu tadi? 112 ya. Ayat ayat apa tu? Yang syafaat tak berguna tu. 109. 100? 9. Tak dengar? 9. 109. Pada hari itu tidak berguna syafaat, yakni pertolongan, kecuali daripada orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan dia redai perkataannya. Saya kongsi beberapa hadis daripada tafsir Ibn Katsir ya. Tafsir Ibn Katsir muka surat 117. Ya, maknanya apa? Maknanya daripada hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata beliau itu adalah pemuka anak cucu Adam dan makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Beliau bersabda, aku datang di bawah arasy. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara satu perbuatan ini nak memberikan syafaat. Aku datang di bawah arasy dan tersungkur sujud kepada Allah. Dia membuka untukku pujian, ya, dia berzikir, tasbih dan sebagainya yang sekarang aku tidak sanggup menyebutnya. Ada lafaz-lafaz zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lafazkan kat situ. Kemudian ia membiarkanku sesuai dengan kehendaknya. Berapa lama tak pasti. Katakan lama ni Rasulullah sujud di bawah arasy. Malu nak angkat muka kepada Allah. Dan setelah itu dia berfirman, hai Muhammad, angkat kepalamu. Ucapkanlah, nescaya kamu akan didengar, dan mohonlah syafaat, nescaya akan diterima syafaatmu. Beliau berkata, kemudian dia memberikan kepadaku batasan, maka aku pun memasukkan mereka ke dalam syurga, lalu aku kembali. Allah memberikan beberapa syarat untuk apa? Untuk memasukkan orang tertentu ke dalam syurga. Lepas tu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa beliau kembali ke bawah arasy 4 kali. 4 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, keluarkanlah dari neraka orang-orang di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji. Maka banyak orang yang dikeluarkan darinya. Kemudian dia berfirman, keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman setengah biji. Sikit je. Keluarkanlah dari neraka orang yang dalam hatinya terdapat iman sebesar zarah, lagi kecil. Dan orang yang di dalam hatinya terdapat iman yang besarnya sangat lebih kecil daripada zarah. Dan seterusnya. Maksud dia ada nak gambar paling kecil paling kecil sekalipun, dulu kata zarah, atom lah, kuat lah, wallahu alam. Maksud ada sikit iman dalam hati, boleh ada peluang untuk mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikeluarkan daripada azab api neraka. Tak payah tunggu habis dia punya sentencing dia tu, berapa tahun, berapa ribu tahun, tak dapat syafaat untuk dikeluarkan. Itu antara syafaat yang besar. Banyak lagi lah cerita bab syafaat ni. Yang paling penting kita tahu macam mana kita nak pancing syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ni masa kita hidup ni? Apa dia amalan-amalan kita boleh buat supaya kita boleh memancing redha Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ni derah dapat di kalangan orang yang dapat banyak syafaat. Mungkin minta syafaat masuk ke syurga tanpa dihisab. Nauzubillah kalau kita susah dapat syafaat untuk memudahkan kita besok di akhirat, di padang mahsyar, di mizan, di tiang sirat. Nauzubillah, minta kita senanglah, takut itu susah. Bimbang dua kita nak masuk syurga tapi tak dapat duduk depan pintu syurga, macam hadis kita dah baca sebelum ni. Sahabat dia dah masuk, sahabat seorang ni tak masuk. Punyalah lama dia kata, aku berdiri depan pintu syurga nak tunggu nak masuk tak dapat. Peluh aku seolah-olah dah sampai ke leher. Macam tu itu nak masuk syurga tu. Apa dia amalan-amalan kita perlu buat? Cuba kongsi-kongsi sikit. Macam-macam ni. Apa? Buat sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam-macam sunnah dalam kehidupan kita, daripada nak tidur, bangun tidur, masuk bilik air, duduk depan cermin, pakai baju baru, masuk dalam kenderaan, keluar rumah, masuk kawasan terbuka, bagi salam, macam-macam lah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang khususnya Rasulullah kata siapa yang buat ni, inilah selayaknya dapat syafaat aku. Apa? Ammar Ridwan,
Aqilah. Tak ada dalam Quran depan tu. Tak payah tengoklah Quran tu. Apa? Kongsi satu amalan. Ini sahih baginda Rasulullah SAW kata, buat ni, inilah orang yang selajaknya aku bagi syafaat. Apabila kamu mendengar azan, maka ucaplah kembali seperti mana azan iqamah tu dan bacalah. Lepas azan buat apa? Tawad. Dia ada 3 step tu. Seazan kita jawab azan. Lepas azan kita selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita minta doa wasilah. Doa lepas azan. Kena ingat. So, jawab azan bersungguh-sungguh. Walaupun tengah makan, jawab dalam hati lah. Depan ramai tu jawab hati lah. Kemudian, lepas azan tu jangan lupa selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Lepas tu doa tu sungguh-sungguh, jangan leke-leke. Kadang-kadang lepas orang qamat ni la ilaha illallah. Derahnya baca doa. Allah merahmat. Derahnya. Padahal Rasulullah SAW kata doa itulah antara benda boleh memancing kita dapat syafaat. Tak nak ke? Buat sungguh-sungguh. Jawab azan tu sungguh-sungguh. Selawat betul-betul. Lepas tu doa dengan rasa nak minta wasilah kepada baginda Rasulullah SAW kan. Bukan legah ya Allah berwasilah. Amin. Tak ada benda dah. Amin. Kita kena rasa apa yang kita minta. Wallahu a'lam, itu bab syafaat. Jadi dah banyak-banyak cerita bab syafaat ni. Allah saja maha pemberi syafaat melalui baginda Rasulullah SAW. Nak macam mana? Masa hidup ni lah kita buat amalan untuk panca redha Allah supaya Nabi Muhammad SAW boleh bagi syafaat pada kita. Yang sahihnya pada amalan-amalan yang Rasulullah kata, inilah buatlah ni. Jangan cari yang pelik-pelik, cari yang senang-senang je Rasulullah kata. Antaranya macam Amal kata tadi, kita jawab azan, kita selawat, kita baca doa elok-elok pada ketika azan dan iqamah. Wallahu a'lam. Sambung Riyadhus Shalihin bab syafaat juga. Yang akan datang daripada antara satunya Al-Quran. Silakan. Riyadhus Shalihin. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas mengandungi pelajaran tentang keutamaan membaca Al-Quran dan sesungguhnya Al-Quran itu memberi syafaat kepada para pembaca ayat-ayatnya dan pengamal isinya pada hari kiamat nanti. Hadis kesihatan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya tidak memberatkan umatku atau manusia, nescaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak, iaitu menggosok gigi pada setiap kali hendak solat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tibbun Nabawi. Khasiat siwak. Siwak yang paling baik ialah siwak yang bahannya kayu pohon aruk atau yang sejenisnya dan tidak dianjurkan daripada bahan pokok yang tidak jelas atau sembarangan sebab boleh jadi mengandungi racun. Cara menggunakannya pun perlu biasa-biasa sahaja. Jika digunakan secara berlebihan atau kerap kali, ia dapat mengikis lapisan luar gigi dan menjadikannya tidak menggilap dan putih lagi. Sehingga gigi mudah terpengaruh udara dan kotoran. Jika siwak digunakan dengan cara yang biasa-biasa sahaja, maka gigi menjadi berkilap, akarnya kuat, lidah berasa bebas bergerak, mencegah gigi berlubang, baunya sedap, otak menjadi cair dan nafsu makan bertambah. Penggunaan siwak ini sangat dianjurkan setiap kali hendak melaksanakan solat atau ketika berwuduk. Termasuk ketika bangun tidur dalam keadaan mulut mengeluarkan bau tidak sedap. Siwak dapat digunakan oleh orang yang sedang berpuasa maupun yang tidak, berdasar kepada keumuman hadis daripada Rasulullah. Apalagi siwak membuat Allah redha, sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis lainnya, antara lain diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, jika Nabi SAW bangun di malam hari, baginda membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
menguatkan pernyataan di atas. Dalam hadis lain diterangkan daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Rasulullah, baginda bersabda, bersiwak mendatangkan kewangian mulut dan mendapat redha Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari secara muallaq, iaitu hadis yang daripada pangkal sanadnya dihilangkan satu rawi atau lebih secara berturutan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mu'allaq tu gitulah. Salah satu perawi hadis tu hilang, sengaja dihilangkan, tertinggal lah dalam daripada dia punya sanad tu kan. Daripada A kepada B tetapi C tu tak ada. Kepada D kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Ada satu tertinggal, tu dipanggil mu'allaq, hadis mu'allaq. Wallahu a'lam, itu bab kesihatan lah. Kesihatan, menjaga kebersihan. Urufnya kita sekarang gosok gigi lah. Jarang. Saya ada siwak pun tak pernah habis-habis. Jarang-jarang sangat pakai. Banyak tak pakai daripada pakai. Penyudahnya buang. Jalan-jalan kadang-kadang beli balik. Tapi jarang sangat pakai. Ada orang di istiqamah dia taruh. Sekarang ni siwak ada macam dalam pen. Lawa-lawa boleh taruh dalam poket. Masing-masing punya amalan. Wallahu a'lam. Antara sunnah yang dianjurkan buat siwak ni sebelum solat. Dah ambil wuduk tu apa semua kan. Sebelum solat tu siwak lu baru angkat takbir solat. Ada beberapa lah sunnah-sunnah yang walaupun nampak kecil tetapi kalau istiqamah insya-Allah. Wallahu a'lam. Ini banyak bab syafaat tu. Banyak lagi sebenarnya kalau kita dengar syarah tuan-tuan guru, ayat yang tinggal dunia sekejap tu pun dah berkilo-kilo syarah. Kat situ kita dah rasa lemah dah yang kita ni. Duk mikir dunia je, buat macam-macam buat macam-macam, kita kurang sangat buat amalan kita. Padahal Allah kata kamu tinggal di dunia tidak lebih daripada sehari saja, kejap je. Nak bandingkan kita duduk dalam kubur besok lagi lah. Kita duduk dalam kubur sahih lah. InsyaAllah lah hukum makannya lagi lama. Lagi lama, beratus tahun kamu duduk dalam kubur. Jadi semoga kubur itu tempat yang kita mendapat nikmat lah, bukan sebahagian daripada lubang-lubang api neraka. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Besok kita masuk bab Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Kenapa Nabi Adam itu dikeluarkan daripada syurga? Itu memang dah dalam perancangan Allah dah tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita masuk bab cerita seterusnya, ayat 114, 125. Dalam 2 muka lagi tamatlah surah Taha kita, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat doa Allahumma faqihna fid din, antara doa yang baik sangat diamalkan. Sebab syarat dia, kalau kita diberikan kefahaman agama, Allah lorongkan jalan-jalan yang mudah di dunia ni, jalan-jalan ahli syurga dah. Supaya apa? Supaya mudah kita mendapat nanti redha Allah ke akhirat nanti. Kalau Allah tak kurniakan kita kefahaman agama, itulah mulalah kita sesat dengan macam-macam amalan, perbuatan, itikad yang pelik-pelik dan sebagainya. Jadi jangan dilekehkan doa Allahumma faqihna fid din. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.